Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. So, video kali ini cikgu akan tunjukkan bagaimana nak menyelesaikan satu soalan statistik untuk subjek matematik SPM dan juga matematik tambahan SPM. Ya, baik KSSM ataupun KBSM kita boleh gunakan kaedah ini. Yang mana di dalam statistik kita ada belajar berkaitan dengan mean, mode, median, standard deviation, variance. Ya. Cuma video ini cikgu akan tunjukkan bagaimana nak menyelesaikan soalan mean menggunakan yang pertama rumus, formula. Yang kedua, kita akan gunakan bagaimana cara nak gunakan kalkulator. Yang penting fokus kita adalah untuk gunakan kalkulator untuk video ini atas permintaan pelajar-pelajar P-Teen Studio. Alright. Baik, sebelum itu cikgu nak memperkenalkan dahulu P-Teen Studio ini. Ya, so inilah video ini dibawakan khas oleh P-Teen Studio. P-Teen Studio ini menyediakan kelas-kelas online. So, nak belajar berkaitan dengan kelas-kelas online subjek matematik dan matematik tambahan. So, you boleh follow dalam Telegram channel kita, iaitu kita punya PTIN Studio, P-Teen Studio. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu akan teruskan kepada kita punya sesi perbincangan kita. Cikgu ambil contoh satu soalan berkaitan dengan trial MRSM. Okey, kalau boleh lihat dekat sini. So, ini adalah percubaan MRSM, real MRSM ya, 2016. Okey, kalau kita lihat kat sini, dia bagi kita punya satu table ya, laju bagi 8 buah kenderaan yang melalui satu pusat kawalan pada suatu lebuh raya dicatatkan ya. The speed of active vehicles passing through a checkpoint on a highway are recorded. The result of the survey are shown in the table, right? So inilah kita punya upper boundary, dia bagi upper boundary sahaja. Kemudian dia bagi cumulative frequency. Okey, cumulative frequency ya, cikgu ulang balik semula, dia adalah kekerapan longgokan, bukan kekerapan biasa. Baik, so yang pertama dia minta untuk kita lengkapkan table ini. So table dia dah bagi dekat sini. So kalau kita perhatikan dekat sini, class interval. Kalau 41 hingga 50 kita boleh continue 51 hingga 60, 61 hingga 70 dan sebagainya. Right? So bagaimana nak mencari frekuensi? Ini paling penting sekali para pelajar. So bagaimana daripada cumulative frequency, kekerapan longgokan, kita nak tukar kepada frekuensi biasa. Alright. So yang pertama kita kena buat apa? Kalau kosong ikut kosong, kalau 5 kita follow dengan 5, 12 tolak dengan 5 kita 7, 20 tolak dengan 12 kita dapat 8 dan seterusnya. Alright. So bagaimana pula dengan kita punya midpoint? Midpoint sangat mudah, kita ambil 41 tambah 50 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat titik tengah kita iaitu kita punya 45.5. Baik, kalau kita perhatikan dekat sini, so table ini perlu dilengkapkan oleh para pelajar. So yang mana cikgu dah tunjukkan, cikgu dah lengkapkan sebenarnya. Ini adalah kita punya table yang cikgu dah lengkapkan. Mari kita lihat kat sini. So ini table yang sudah lengkap. Yang mana cikgu pun dah cari mean secara menggunakan formula rumus kita. Right. Sebelum itu mari kita lihat dulu di whiteboard cikgu. Right. So di whiteboard cikgu ini cikgu tunjukkan bagaimana daripada table tadi, cikgu hanya abstract kepada beberapa data sahaja. Cikgu ambil class interval, cikgu tunjukkan frekuensi. Tadi kita ada cumulative frekuensi, kekerapan longgokan kita dah tukar kepada frekuensi. Inilah frekuensi kita. Right. Kemudian inilah midpoint kita dan cikgu wujudkan satu kolom ya, lajur yang baru iaitu kita punya fx iaitu hasil darab f darab dengan x. So f darab dengan x, f darab dengan x, f darab dengan x dan kemudian kita akan ambil satu total untuk fx ini iaitu 7400 ya. Begitu juga untuk frekuensi ini, jumlah frekuensi ini adalah 80 frekuensi kita. Kemudian kita akan masuk dalam rumus kita. Apakah rumus untuk mencari mean? Mean adalah kita punya jumlah fx bahagikan dengan jumlah f ya. So kemudian kita akan dapat 92.5. Baik, fokus cikgu untuk video ini sebenarnya nak menunjukkan bagaimana kita gunakan kalkulator. Cikgu ada dua kalkulator di sini. Kalkulator yang pertama adalah kalkulator MS. Kalkulator yang kedua adalah kalkulator EX. Alright, boleh ya? Baik, bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini? Cikgu tunjukkan menggunakan kalkulator yang pertama dahulu. Kita akan masuk data kita. Right, kalkulator pertama cikgu akan gunakan kalkulator MS dahulu. Right? So kita perhatikan dekat sini. Baik, untuk kalkulator MS, ya, kalau kita lihat dekat sini, yang pertama you kena tekan mode dulu sampai dapat SD. SD ya. SD itu maksudnya untuk kita gunakan kaedah kita punya statistik. Kita tekan 1 dan pastikan di atas ini, ya, pastikan di atas ini kita dah ada kita punya SD lah. SD itu maksudnya kita dah ready untuk menerima data-data berkaitan dengan statistik. Okey, kita masukkan data kita. Kalau you ingat kembali tadi, data yang pertama di sini kita akan masukkan bermula dengan X dahulu, iaitu X 45.5 diikuti oleh F frekuensi kita. So 55.5 kita punya pasangan dia adalah 5 dan diikuti seterusnya. Alright. Baik, kita perhatikan semula kepada kita punya kalkulator. So cikgu akan masukkan data yang pertama dahulu, 45.5. Okey, tengok baik-baik ya. Di atas delete ni kita ada koma. Okey, di atas delete ni kita ada koma, tapi kita nak abangkan koma ni. Kita tekan shift. Right? Kemudian kita akan tekan koma tersebut untuk kita dapatkan semikolon. Boleh nampak tak kat situ, ya? Kita dapat semikolon. So masukkan frekuensi dia, berapa frekuensi dia? Kita tekan kosong, tekan jangan tekan sama dengan ya. You kena tekan dekat sini, nampak di sini ini adalah M+, tekan M+. So bila dapat M+, kita tunjukkan N kosong, frekuensi masih kosong. Okey, kita dah teruskan ke data yang seterusnya. 55.5. Tekankan shift, tekankan semikolon.
So berapakah kita punya frekuensi untuk 5.5? Kita tekan 5, tekan sekali lagi M+. Nampak data dia sekarang jadi 5 frekuensi kita, kekerapan kita. Teruskan lagi kita punya data yang seterusnya 65.5 semikolon, right? Semikolon, kemudian kita masukkan 7 M+ sekali lagi. Kemudian diikuti oleh 75.5 kemudian kita dapat 20 frekuensi dia M+ sekali lagi, dan akhir sekali kita ada 115.5 semikolon ya, semikolon. Kemudian kita masukkan data dia adalah 12 ya untuk frekuensi dia, dan kita tekan M+. So akhir sekali kita akan dapat 80, menunjukkan bahawa data bilangan data kita, iaitu kita punya frekuensi kita adalah 80, iaitu kita punya jumlah kekerapan keseluruhan. Baik, you boleh tekan AC sebab kita dah memori kan, kita dah savekan memori kita mengikut kita punya frekuensi data yang kita dah ada tadi ya. Baik, kemudian kita tekan shift, kita nak apa? Kita nak tekan nombor 2. Dan you perasan kat sini bila tekan shift nombor 2 tadi, dia akan bagi satu tanda iaitu X bar. X bar ni maksudnya apa? Ini adalah min kita. Tekan nombor 1. Lepas tu tekan sama dengan. Nah, you akan dapat 92.5. Kalau you perasan tadi, kita kirakan secara manual pun kita masih dapat 92.5 untuk min kita. Alright, cantiklah. Alright. So, cikgu bagaimana untuk kita gunakan kita punya kalkulator ini untuk dapatkan kita punya jumlah fx? Boleh, jangan risau. You tekan shift, you tekan 1. So, you nampak tak kita punya shift 1 tadi, you dapat jumlah sigma x. So, you tekan nombor 2, function yang nombor 2. Dan you akan dapat sama dengan, you akan dapat 7,400. Apa maksud 7,400 ini? 7,400 ini mewakili kita punya data apa? Data 7,400 di sini iaitu jumlah fx yang kita dah kirakan tadi. So, jumlah f tadi adalah kita punya 80 lah. So, kita bahagikan, kita dapat 92.5. Mungkin data itu diperlukan untuk jalan ringkas lah untuk kita selesaikan min kita. Okey, baik. So, yang pertama tadi cikgu tunjukkan bagaimana nak gunakan MS. Ada pelajar request, cikgu saya nak kalkulator bangsawan. Ini cikgu punya mentor lama lah ataupun sifu lama lah. Dia kata kalkulator bangsawan. Cikgu K ya. Dia kata kalkulator bangsawan ni. So, jom kita tengok bagaimana kita nak menyelesaikan kita punya kalkulator bangsawan ini. Baik, you kalau tekan shift setup dulu, you tekan bawah, you nampak statistik. You tekan nombor 3. You ambil nombor 3, you tekan nombor 3. Lepas tu dia akan tanya frekuensi on ataupun off. Sebab kita nak masukkan frekuensi-frekuensi. Kalau you tak masukkan, you tak boleh. Kalau you tak tekan on, you akan masukkan hanya X sahaja tanpa frekuensi. Itu untuk ungroup data okey. Untuk group data ataupun kita punya data yang terkumpul mempunyai frekuensi-frekuensi setiap data kita. Setiap X kita ada data kita. So kita kena buat apa? Kita kena onkan frekuensi ni, tekankan nombor 1. Lepas tekan nombor 1, dia dah ready untuk masukkan data kita. Okey, you tekan menu. You ambil kita punya statistik. Tekan nombor 6. Okey, so dia akan tanya variables. Okey, kita nak masuk variables kita, tekan nombor 1. So you perasan? Okey, kalkulator ni agak mudah sedikit sebab you list down X dengan frekuensi. Cuma step dia banyak sedikit lah. So, you masukkan X kita. X ini merujuk pada midpoint kita tadi. Okey, kalau cikgu masuk 45.5, kita tekan sama dengan. Kemudian kita masukkan apa? Kita masukkan 55.5, tekan sama dengan 65.5. Ini tak perlu tekan M+, ya. Yang ni memang dah terus tekan sama dengan sahaja. Ya, 85.5, 95.5, 105.5, 115.5, tekan sama dengan. Okey, sekarang ni kita akan perasan frekuensi dia semua satu dekat sini, so kita kena set lah. Kalau you perasan tadi 45.5, frekuensi dia masih kosong, tekan kosong, sifar. Kemudian diikuti oleh 5 kan tadi ya. Frekuensi kita adalah 5, 7, 8, 11. Kemudian diikuti oleh 17, tekan sama dengan 17, kita ada 20, lepas 11 kali kita ada 12. So pastikan kita dapat kita punya. Okey, lepas tu you dah boleh tekan AC ya. You tekan AC sebab you dah save dah. So, kalau you tekan option kat sini, perasan ya. Okey, kalau you ambil data, katalah you ambil data, kalau you ambil data, maksudnya you ambil recall balik apa data yang you dah masukkan. Mungkin you nak semak balik semula. Okey. So, cikgu tekan AC balik, tekan option, you ambil variables calculator. Okey, type nombor 2, tekan nombor 2. Lepas pilih nombor 2, dia terus bagi data-data semua yang kita nak. Calculator ni special sikit, dia terus list down. So, perasan di sini, atas sekali adalah kita punya X bar. X bar itu apa? Adalah min kita 92.5. Jumlah X itu adalah jumlah Fx kita lah, iaitu 7,400. Jumlah X kosa 2 diperlukan untuk mencari variance ataupun standard deviation. Sigma square itu adalah variance. Sigma itu adalah kita punya standard deviation. Kemudian kalau you tekan bawah sedikit, you akan diberi kita punya data-data yang lain. You boleh fokuskan untuk N lah 80. Dia bagi Q1, kuartal first quartile, median dan juga kita punya kuartal nombor 3. Jadi kalkulator ni dia boleh terus list down lah. Tadi kalkulator yang tadi juga, kalau you perasan kalkulator untuk kita punya MS juga, you boleh cari kita punya sigma dan juga kita punya variance juga, ya. You boleh cari kita punya gunakan kalkulator juga. So para pelajar dikasih sekian, so video ini sebenarnya adalah video yang mana hasil request ya.
atas request daripada para pelajar kita di dalam kelas online kita selama 5 minggu bersama dengan Pitin Studio untuk kita all out untuk SPM 2020 Plus, baik untuk pelajar-pelajar KBSM dan juga kita ada 5 minggu juga untuk pelajar KSSM. So nak join kelas kita, you boleh follow dalam Telegram kita PTIN Studio. Cik ulang balik semula, Telegram PTIN Studio. Ulang balik semula, PTIN Studio. So terima kasih, insya-Allah kita akan teruskan kita punya info-info bermanfaat. Cikgu akan share dan cikgu punya team dengan Pitin Studio, kita akan terus share di kita punya Telegram channel. So just follow Pitin Studio. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa pada video-video yang seterusnya.